para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN. Kisah yang Brother Fai akan kongsikan kepada anda pada malam ini datangnya daripada saudara Halil. Kisah ni adalah mengisahkan misteri di sebuah hotel di kawasan Masjid India, Kuala Lumpur. Di sini beliau mengatakan, Assalamualaikum dan salam sejahtera, Brother Fai. Saya Halil dan ingin sekali berkongsi pengalaman yang berlaku 5 tahun yang lalu di sebuah hotel di Kuala Lumpur, di kawasan Masjid India. Begini ceritanya. Hari itu, hari Sabtu. Kami tiba di KL Central, Kuala Lumpur dari Singapura jam 3 petang dengan menaiki kereta api. Kami terus menaiki teksi dan menuju ke Masjid India untuk bermalam di sebuah hotel di sana. Hotel ni boleh dikatakan popular di kalangan pengunjung-pengunjung dari Brunei dan Singapura. Kami ditempatkan di salah sebuah bilik di tingkat 7 hotel itu. Malam tu, saya baru saja balik ke hotel dari membeli barang di salah sebuah kedai di kawasan Masjid India, seorang diri. Pada awalnya, saya tidak mengikuti isteri. Kedua-dua anak saya yang berusia 3 dan 5 tahun bersama anak saudara saya yang telah pergi berjalan-jalan terlebih dulu. Setibanya saya di pintu bilik hotel dan belum sempat saya masuk, isteri saya bertanya, "Bang, ada nampak botol susu Hafiz tak?" Saya pun jawablah, "Ha? Mana saya tahu? Saya kan baru balik ni. Kenapa? Lupa nak bawa ke?" "Tak ada. Tadi ada. Sekarang dia tak tahu mana dia letak," kata isteri saya. Saya pun bertanya pada anak saya yang berusia 3 tahun tu, "Mana Hafiz letak? Hafiz main campak-campak ke?" Anak saya jawab, "Takut." Dalam hati saya, itulah kali pertama saya dengar dia cakap perkataan takut. Saya pun mencari dan akhirnya terjumpa botol susunya di bawah katil. Botolnya betul-betul berdiri tersembunyi di kaki hujung kepala katil. Dalam hati saya berkata jugalah, macam mana botol ni boleh berada di sini? Dah lah di hujung. Sempit pula tu. Saya pun mencapainya dan memberi kepada isteri saya yang sedang mengandung 7 bulan, anak ketiga kami. Saya beritahu isteri, itulah kali pertama saya dengar anak saya, Hafiz, berkata takut. Kemudian saya mandi dan setelah itu, saya dapati semuanya telah lepak. Maksudnya dah penat lah. Saya kata pada isteri, "Siang dah tidur? Baru pukul berapa ni?" Isteri saya jawab, "Dah penat lah bang. Budak-budak pun dah penat. Tadi kan kita dah jalan-jalan." Memandangkan semuanya dah nak tidur, saya pun membancuh kopi panas dan menonton televisyen. Selalunya kalau berwisata, sayalah yang selalu tidur paling lewat. Jadi, sedang saya terus menonton televisyen, tiba-tiba kedengaran suara. Suara tu datang dari tandas. Dan bunyi suara tu seperti seekor itik. Agaknya lah kan macam tu kan. Saya terus mendengar lagi kalau bunyi tu kedengaran lagi. Tapi tak ada pula. Saya terus bangun dan menuju ke tandas. Saya periksa di dalam dan saya selak juga bidai ruang mandi di dalam tandas. Tapi tak ada apa-apa pun. Saya pun keluar dan matikan lampu tandas. Saya duduk semula menonton televisyen dan saya mula terfikir, takkanlah ada itik kat sini. Saya dah berfikir dan bila saya teringat yang mak saya ada cakap, kalau bunyi itik malam-malam tu, tandanya itulah Cik Kak. Tahu Cik Kak tu apa kan? Pontianak. Meremang bulu roma saya. Saya pun terus bangun
dan hidupkan semula lampu tandas kami. Saya tutup pintunya dan sambung menonton televisyen. Kurang dalam 10 hingga 15 minit kemudian, saya pun membaringkan badan saya di atas katil. Baru saja saya letakkan kepala saya di atas bantal, tiba-tiba seluruh bulu roma saya berdiri. Saya terasa macam ada sesuatu yang ingin memeluk saya. Terasa badan saya dipeluk kuat lepas tu. Sehingga kan saya susah nak bernafas. Saya meronta-ronta sambil membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Saya cuba mencuit isteri saya yang sedang tidur, tetapi gagal. Disebabkan pelukan dan tekanan yang sangat kuat, berpeluh-peluh saya. Habis basah kuyup satu badan. Saya terus cuba melawan, meronta-ronta dan akhirnya berjaya. Setelah hampir setengah jam bergelut dengan benda yang saya pun tak tahu apakah ia. Tercungap-cungap saya. Macam nak semput. Saya mencapai segelas air di tepi televisyen. Rasa haus tak terhingga. Saya terpinga-pinga mencari jawapan. Benda apa yang saya bergelut tadi, ya? Tapi saya tak tahu jawapan dia. Tak lama selepas tu, saya terus baring dan miringkan badan saya ke kanan. Alangkah terperanjatnya saya, berderau jantung apabila saya dapati ada seorang perempuan sedang duduk seperti duduk tahiyat dalam solat. Di depan mata saya, dia seperti perempuan yang sedang solat dengan telekung putih. Tapi saya tak nampak mukanya. Saya terus memejamkan mata saya dan berpaling ke kiri semula. Dalam hati saya tertanya, siapa perempuan ni, ya? Saya mencuit-cuit isteri saya, tapi isteri saya tak bangun-bangun. Saya perlahan-lahan berpaling lagi ke kanan. Perempuan tu masih ada di situ, dengan keadaannya seperti patung yang tak bergerak. Menggigil saya, tak pernah saya berhadapan seperti ini. Saya memalingkan semula pandangan saya ke kiri dan baca ayat suci Al-Quran. Dan saya terus berkata dengan suara yang menggigil, siapa kau ni? Apa kau nak dengan aku? Aku tak jemput kau pun datang sini. Pergilah kau dari sini. Jangan kau ganggu aku dan keluarga aku. Saya terus baca bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan memberanikan diri saya. Dengan perlahan, saya memaling semula ke kanan. Dan saya dapati perempuan tu telah tiada. Berpeluh-peluh saya sambil mengucap Alhamdulillah berulang kali. Saya bangun dan duduk di atas katil sambil melihat isteri, anak-anak dan anak saudara saya. Semuanya nyenyak tidur. Saya tak kejutkan mereka semua. Dan keesokannya barulah saya ceritakan pada isteri saya. Niat di hati nak bermalam selama 2 hari, tapi kami batalkan dan terus check out dan bermalam di rumah saudara isteri saya. Sampai sekarang saya tak tahu apa benda itu. Kalau ada sesiapa yang boleh beritahu saya, tolong beritahu saya. Saya cuma nak tahu. Saudara, kisah yang kedua adalah mengenai budak misteri. Okey, ini adalah kisah budak misteri. Cepat sungguh masa berlalu. Tup, 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 kata orang utara. Seminggu dah hampir berlalu. Tiba-tiba Khamis datang lagi. Cepatnya. Dan malam ni malam Jumaat. Kata orang, malam Jumaat malam penuh berkat. Tapi ada pula yang mengaitkan malam Jumaat dengan cerita hantu. Hari Khamis malam Jumaat, lepas JR ada ceritakan mengenai kisah JR terjumpa pocong di Pekan Air Hitam, Kedah beberapa tahun lepas. Ini ada satu lagi cerita hantu. Kali ni hantu yang JR jumpa di Pulau Pinang pula.
Peristiwa tu sebenarnya dah lama berlaku. Tapi kerana ia membabitkan satu peristiwa pelik, JR tak dapat melupakan hingga kini. Ketika itu JR tinggal dan masih belajar di tingkatan 5 di sebuah pekan kecil di seberang Perai Utara, Pulau Pinang. Satu hari, ibu JR meminta JR ke kedai yang terletak lebih kurang 1 kilometer dari kampung kami. Yang paling tak best, arahan meminta ke kedai itu keluar dari mulut ibu ketika waktu maghrib telah hampir tiba. Tapi apa nak buat? JR sebagai anak yang taat kepada perintah ibu bapa, mengikut saja perintah ibu. JR pergi ke kedai dengan menaiki basikal. Untuk ke kedai, kami penduduk kampung terpaksa melalui satu kawasan sawah yang agak luas. Begitulah JR pada malam tu. Terpaksa melalui kawasan sawah yang luas tu untuk ke kedai. Memandangkan ketika itu dah masuk waktu maghrib, tiada kenderaan di jalanan. Tiba-tiba, ketika tiba betul-betul di tengah sawah, JR terlihat seorang kanak-kanak yang kelibatnya seperti macam JR kenal. "Oh, Abang Cik, buat apa tengah sawah ni?" tegur JR apabila melihat kanak-kanak itu ialah adik lelaki JR yang kami panggil Abang Cik. Tapi adik lelaki JR tu diam aja, tak menjawab apa-apa. "Mainlah naik basikal ni, kita ke pekan temankan abang," ajak JR. JR memberhentikan basikal dan adik JR bernama Abang Cik tu terus membonceng JR di belakang. "Beratnya hang hari ni, Bang Cik. Hang makan apa ni, ha?" tegur JR kerana merasakan berat badan adik JR tu agak berat malam tu. Tapi adik JR tu diam aja. "Tak apalah," kata hati JR. "Dia penat kot, sebab tu dia diam saja sepanjang perjalanan." Bila saja tiba di depan kedai, hari telah beransur gelap. Sebaik saja JR memberhentikan basikal, JR terkejut besar kerana adik JR yang membonceng di sepanjang perjalanan tadi tiada di atas basikal. Mana budak ni? Fikir JR. Masa mana pula dia terjun dari basikal? Selepas membeli barang yang dipesan ibu, JR terus pulang ke rumah. Bila memasuki rumah, JR bersua dengan adik JR yang bernama Abang Cik tu. "Hai, hang ni Abang Cik. Tadi ikut abang ke kedai. Lepas tu, bila sampai ke kedai, hang hilang pula. Masa mana hang terjun dari basikal? Buat orang terkejut saja ni," tanya JR. "Apa? Ikut abang naik basikal?" Taklah. Mana ada ikut abang naik basikal? Tadi orang pergi main bola. Ni baru je sampai rumah ni. Mana pula orang ikut abang?" kata Abang Cik penuh keheranan. "Jadi, siapa yang ikut abang tadi?" tanya JR. Abang Cik ketawa. "Hantu kot yang ikut," katanya. Sekian.